Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat jumpa lagi pada hari ini ya. Bulan yang baru, semangat yang baru ya. Walaupun kita masih belum bersekolah, tapi saya harap kita sama-sama tahu apa dia peranan dan tanggungjawab kita di rumah ya. Macam saya ada tanggungjawab saya sendiri ya. Saya masih mengajar yang macam biasa, dan awak sebagai pelajar tahu apa tanggungjawab awak sebagai seorang pelajar. Tanggungjawab awak kepada agama apa? Tanggungjawab awak kepada kedua ibu bapa awak apa? Tanggungjawab awak dalam ahli keluarga dia apa? Dan apa dia tanggungjawab sebagai seorang pelajar ya. Saya akan sampaikan topik yang baru ya dalam bidang akhlak Islamiah, pelajaran yang ke-27 bertajuk Santuni Jiranmu. Jadi apa yang kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar tentang jiran. Ya, kita akan belajar macam mana kita nak menghormati jiran kita. Kita akan lihat macam mana nilai kejiranan ataupun adab-adab yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap jiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan lihat pula kewajipan kita terhadap jiran ya, dan kita akan sudahi dengan hikmah kenapa Islam sangat mementingkan hubungan kejiranan ni ya. Jadi kita mulakan dengan maksud jiran dari segi bahasa dan juga istilah. Lihat paparan ni ya. Dari segi bahasa, ya, jiran bermaksud orang yang berada di sekeliling. Siapa yang ada di sekeliling kita, itulah jiran. Tapi dari aspek istilah pula ya, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 buah rumah. Saya tekankan kat sini 40 buah rumah dari setiap penjuru. Maksudnya jiran kita ni ramai sebenarnya ya. Kawasan kejiranan kita ni besar sebenarnya. Biasanya kita ingat dalam 3-4 buah rumah je kan. Orang depan, orang sebelah kanan, orang sebelah kiri, orang belakang kan. Kalau duduk rumah flat ataupun apartmen tu, kita hanya tahu di level kita je contoh ya. Tapi sebenarnya dalam Islam 40 buah rumah setiap penjuru. Dan ada dalil nakli ya yang menggalakkan kita menghormati jiran kita ya. Boleh rujuk dalam buku teks muka surat 205 ya. Dalil ini dipetik daripada surah An-Nisa ayat yang ke-36. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ya, surah An-Nisa ayat yang ke-36 yang bermaksud hendaklah kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa dan kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, jiran tetangga. Nampak ada disebut kat sini jiran tetangga. Tak kira lah jiran yang dekat ataupun jauh, rakan sejawat, rakan sekerja, orang musafir yang terlantar dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang sombong, takbur dan membanggakan diri ya. Dan ada satu lagi dalil nakli daripada hadis ya, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga dalam buku teks muka surat 205. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Hadis Muslim yang bermaksud sesiapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Kalau kita nak bahagia di akhirat nanti ya, apa yang dalam hadis ini sebut, kita hendaklah memuliakan jiran dia. Sebab tu Nabi dalam kehidupan seharian dia, Nabi sangat memuliakan jiran dia ya. Kita tengok macam mana ya Nabi memuliakan jiran, macam mana Nabi menghormati ataupun mengamalkan adab terhadap jiran ya, orang yang tinggal di sekeliling baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, pada buku teks muka surat 206 ya. Yang pertama ya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Boleh jadi jiran kita bukan Islam, ya. Dan kita akan hadapi benda ni ataupun kita sedang menghadapi benda ni, kita ikut apa yang Nabi amalkan. Nabi tetap menghormati mereka, melayan mereka dengan baik walaupun mereka bukan Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW dia ajar tetamu dia, ya. Apa yang Nabi ajar, dia minta tetamu dia bagi salam di sisi pintu supaya tidak nampak aib di dalam rumah, ya. Apa yang dimasukkan aib dalam rumah ni, mungkin rumah dia bersepah, baju belum lipat, ya, mainan anak-anak berterabur dekat lantai, ataupun mungkin isteri tak tutup aurat dengan sempurna sebab kita dalam rumah kan, ada anak perempuan, ada ibu. Jadi kalau jiran kita bagi salam di tengah-tengah pintu, bila buka pintu terus nampak, ya. Jadi Nabi ajar bagilah salam di sisi pintu supaya tidak nampak aib di rumah. Itu maksud yang adab nombor 2 ni, ya. Nombor 3, Rasulullah SAW, ya, bila Abu Zar ni masak ni, Rasulullah pesan untuk lebihkan kuah, ya. Kenapa dilebihkan kuah? Supaya dapat diberikan kepada jiran. Nombor 4, Rasulullah SAW, ya, meminta supaya jiran diberi keutamaan dalam jual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Apa saja urusan jual beli, ya, Nabi akan offer kepada jiran dahulu sebelum offer kepada orang lain. Dan akhir sekali Nabi Muhammad SAW memberikan hadiah dan makanan kepada jiran, ya. Sabda Rasulullah SAW ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma'amana bi mambata syab'anan wa jarahu jai'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bihi. Hadis At-Tabrani, hadis sahih, yang bermaksud tidak beriman denganku sesiapa yang tidur dalam keadaan kenyang sedangkan dia tahu jiran dia sedang kelaparan, ya. Nabi sangat titik beratkan tentang hal kejiranan, sampaikan Nabi, ya, tak tidur dengan lena kalau Nabi tahu bahawa jiran dia dalam keadaan kelaparan. Baiklah, kita pergi pada muka surat 207. Kita nak tengok pula hak dan kewajipan terhadap jiran, ya. Ada berapa kategori jiran ni sebenarnya, ya? Ada 3 kategori jiran dalam Islam seperti yang berikut, ya. Yang pertama, kategori Muslim dan juga kerabat. Jiran kita Islam dan jiran kita merupakan ahli keluarga kita. Mungkin pakcik kita, makcik kita, ya, nenek atau pak long, mak long sepupu. Itulah jiran kita, ya. Apa dia hak? Ada 3 hak Muslim, ya, kerabat dan juga jiran. Ya, kewajipan terhadap jiran mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai. Gunalah nada dan intonasi yang sopan ketika memanggil mereka, ya. Kemudian kategori yang kedua, Muslim bukan kerabat. Jiran kita Islam tetapi tidak ada hubungan kekeluargaan, bukan saudara mara kita. Kita kenal sebab kita tinggal dekat situ. Sebelum kita tak kenal pun siapa Makcik Minah tu. Tapi sebab kita tinggal dekat situ, kita tahu, oh ni jiran aku, contoh, ya. Maksudnya dia tak ada talian persaudaraan dengan kita, ya. Ada 2 hak, hak sebagai Muslim dan juga hak sebagai jiran, ya. Memberi nasihat, mengajak jiran membuat perkara yang baik dan sama-samalah kita mencegah kemungkaran. Ini penting bila kita hidup dalam kawasan kejiranan, ya. Yang ketiga, kategori bukan Islam. Jiran kita bukan Islam, ya. Apa dia hak yang ada? Hak sebagai jiran, ya. Kita ambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh jiran. Sekarang musim COVID-19, mungkin jiran kita sedang menghadapi musibah ini, ya, musibah COVID-19 ni, maka kita ambil berat, ya. Kita belikan makanan, ya, kita tolong masakkan, letak di depan pintu, ya. Kita simpati dengan apa yang dia lalui, ya. Kemudian kita tidak mengintai aurat jiran. Yang ni pun penting, ya. Jangan gatal-gatal, jagalah pandangan mata kita, ya. Dan jaga rumah jiran ketika mereka tidak ada di rumah, ya. Yang itu ada pada muka surat 207. Dan sebenarnya, ya, ada banyak lagi kewajipan jiran yang perlu kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, ya. Paling simple, bertegur sapa, ya. Nampak je jiran, tegurlah, Assalamualaikum makcik, ya. Awal siram pokok hari ni, ya.
Cuaca hujan-hujan pun siram pokok ya. Mungkin makcik awak tu terlalu obses dengan pokok. Ya, waktu hujan pun dia nak siram juga. Biarlah kat dia kan, itu memang hobi dia kan. Kemudian kita gembirakan jiran dengan mengucapkan tahniah apabila mendapat nikmat. Jiran kita baru lepas melahirkan anak, contoh, maka kita ucapkan tahniah. Tahniah cik dapat anak ya. Baby girl ke baby boy. Kita ramah mesra lah dengan jiran kita ya, tak rugi pun. Kemudian kita berbuat baik dan tidak menyakiti, ya. Jaga harta benda jiran dan mintalah izin jika kita ingin menggunakan harta benda mereka. Ya, contoh kita nak guna kawasan parking dia, kita buat makan-makan, ya, adik-beradik kita nak datang, parking rumah kita sempit, tak cukup, kita betul lah ansur lah. Kita mintalah izin pada jiran kita nak guna sikit halaman rumah dia untuk parking kereta contoh, ya. Kemudian kita saling beri hadiah. Yang ini kita ikut kemampuan lah kan. Hadiah dalam bentuk macam mana ya. Kita saling menghormati antara satu sama lain. Tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Jiran beli kereta baru, tak payahlah kita nak hasad dengki ya. Memang dia rezeki dia banyak bulan tu. Dia nak tukar kereta dia. Biarlah bertukar kereta pula, bukan setahun sekali, sebulan sekali tukar kereta, mungkin 5 tahun sekali kan. Itu dia punya hak ya. Tak payahlah kita nak hasad dengki. Kemudian kita berbicara mengikut keperluan ya. Tak payah kita nak sembang lebar sampai jadi fitnah, jadi umpatan pula ya. Dah leka-leka bersembang, tiba-tiba kita mengumpat pula jiran di hujung sana pula. Tak boleh juga macam tu ya. Kemudian kita jaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain, memastikan jiran kita selesa dengan kita ya, dan tinggal dalam keadaan aman. Dan akhir sekali melahirkan simpati terhadap kesusahan yang dialami oleh jiran ya. Ini kita kena amalkan dalam kehidupan seharian kita ya. Itulah indahnya Islam. Macam-macam aspek dititik beratkan, bukan aspek akidah dan juga ibadah saja, tapi muamalah kita dengan manusia juga sama dititik beratkan dalam agama kita ya. Dan akhir sekali, apakah hikmah kita mengamalkan adab berjiran dalam kehidupan ni ya? Kenapa Islam begitu mementingkan kenapa Islam terlalu mementingkan pergaulan yang baik antara kita dengan jiran kita ya. Sebenarnya ada banyak hikmah, tapi saya letakkan di sini beberapa hikmah sahaja ya. Yang selebihnya boleh rujuk buku teks muka surat 209. Okey. Yang pertama, supaya kita hidup dalam keadaan aman dan damai. Sebab apa? Sebab masing-masing dah tahu dah tanggungjawab masing-masing ya. Contoh yang paling mudah, kita bantu ketika jiran kita memerlukan ya. Kedua, supaya maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat sangka buruk antara jiran tetangga. Yang ini saya dah terangkan tadi. Nombor 3, kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan ukhuwah sesama jiran. Yang ini penting ya sebenarnya ya. Kalau kita sama-sama tahu peranan kita, tanggungjawab kita, ya, kemungkaran tu dapat dicegah dengan mudah ya. Kemudian sentiasa berasa selamat dan selesa dalam hidup berjiran. Kerana apa? Kerana kita saling menghormati antara satu sama lain ya. Jadi demikian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita belajar dan kita amalkanlah ya. Kalau tadi macam Izham kata macam mana nak berhadapan dengan jiran yang sombong ni ya. Kita kena ingat ya, saya selalu pesan pada diri saya dan juga pada anak-anak saya ya. Kalau orang buat jahat kepada kita, kita jangan balas kejahatan yang sama ya. Kalau orang buat jahat pada kita balaslah dengan kebaikan ya. Mana nak tahu dengan kebaikan yang kita balas tu lama kelamaan boleh lembutkan hati orang yang keras ya. Kalau kita sama juga balas dengan kejahatan yang dibuat pada kita tu, boleh jadi keadaan akan bertambah lagi teruk ya. Sebab tu dalam Islam ya, amalan baik tu sangat dititik beratkan ya. Bukan hubungan kita dengan Allah sahaja, tapi hubungan kita dengan sesama makhluk yang lain pun kita kena jaga ya. Demikian sahaja daripada saya, Ustazah Baizura Khalid. Ila liqa, ma'assalamah.